Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita hari ini kita bersiaran bersama Dr. Ani Mudah daripada Fakulti Undang-Undang di Utara Malaysia. Apa khabar Dr. Ani? Khabar baik, Alhamdulillah. Doktor sihat? Alhamdulillah. So sekarang ni semua orang diminta untuk berada di rumah, kurangkan pergerakan, bukan lockdown. Itulah, ya. So macam mana salah faham istilah tu, boleh terangkan sikit dari segi undang-undang ni? Dari segi undang-undang, perintah yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini ialah untuk perintah kawalan pergerakan. Bukan perintah tidak boleh bergerak, bukan perintah kuarantin dan bukan perintah berkunci dekat dalam rumah, tapi pergerakan kawalan. Dan dia memang diperuntukkan di bawah akta dan akta penyakit berbahaya dan berjangkit dan juga akta polis. Alright, berbalik pada tujuan asas sebenarnya saya nak merhubungi Dr. Ani ni. Sekarang ni semua pasukan ustazah diminta untuk pensyarah-pensyarah lah diminta untuk bekerja dari rumah. Dan di mana selain bekerja di rumah tu, para pasukan ustazah pula, pelajar-pelajar ni pula diminta untuk buat research, buat tesis dari rumah. So kita pakai hashtag sekarang, tesis dari rumah. So sebagai tadi ada tak pengalaman Dr. Ani dalam masa buat master PhD dulu, ada tak pengalaman keadaan yang sama ni, terpaksa buat research dari rumah, tesis dari rumah, so ada tak pengalaman? Okey. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, waktu saya sedang buat PhD dekat UiTM Shah Alam, pernah berlaku satu situasi di mana keadaan jerebu yang sangat teruk. Pada ketika itu seluruh negara kita memang mengalami satu situasi kesihatan yang teruk lah oleh kerana fenomena jerebu pada ketika itu. Dan UiTM ada mengeluarkan arahan untuk kelas-kelas undergraduate diawalkan cuti semester, diawalkan cuti dan sebagainya lah. Tapi unfortunately I think blessing lah juga kerana kami pasukan siswazah tidak terimpact dengan arahan tersebut dan penyelia masih require kita untuk datang, namun kita adalah langkah-langkah pencegahan dan sebagainya, memakai mask, jangan keluar rumah sekiranya tidak perlu dan sebagainya. Selain daripada itu, saya ingat tidak ada pengalaman peribadi dan itu tidak langsung boleh dibandingkan dengan keadaan perintah kawalan pergerakan sekarang kerana perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan ni ialah nationwide dan dia impact bukan sahaja mana-mana universiti, mana-mana negeri, tapi semua sekali. So mungkin dulu pengalaman dulu jerebu kan, masih diminta duduk di rumah tapi tidak dikawal. Sekarang ada polis dan start mulai malam tadi dah ada askar yang berkawal. So, memang kita perlu hadkan pergerakan itu tadi. Jadi apakah nasihat Dr. Ani Mudah ni sebelum berlaku perkara macam ni? So, umpamanya sekiranya universiti ataupun kerajaan mengumumkan perlu ada kawalan pergerakan kan. So apakah langkah-langkah ataupun apakah sebenarnya preparation dari itu? Persediaan pasangan siswazah tadi tu nak bawa balik barang ke apa ke untuk bersedia membuat tesis dari rumah. So apakah persediaan tu sekiranya pengumuman ni diumumkan lagi? Okey, baik. Apabila ada satu pengumuman seperti ini dibuat, yang pertama sekali kita jangan panik. Senang nak sebut jangan panik, tapi kita sendiri pun terpanik kan. Terpanik juga. Panik juga. Okey, panik buat macam-macam lah. Okey. Banyak benda nak fikir dalam otak mengenai penulisan tesis, mengenai kawan-kawan, mengenai kelas pengajaran, pembelajaran dan sebagainya, mengenai nak masak apa, preparation dan sebagainya. So, jangan panik dulu. Senaraikan apa benda yang perlu buat dan sekiranya kita perlu meninggalkan pejabat untuk tempoh yang panjang, contohnya 14 hari. Jadi, saya melihat pasukan siswazah pada ketika sekarang ni tidak mempunyai masalah yang sangat berat nak dibandingkan dengan zaman dulu. Kerana tahap capaian industri revolusi itu sangat tinggi pada masa sekarang. Melihatkan kepada penulisan tesis pun online,
draft thesis pun disimpan online, bahan-bahan rujukan juga disimpan di cloud dan sebagainya. Kita nak capai Mendeley EndNote pun senang, kita nak bahan-bahan rujukan banyak. Namun sekiranya kita masih diperintahkan untuk tidak berada di universiti, tidak berada di bilik pascasiswazah contohnya, jadi kita perlu beringat juga untuk membawa balik sekali barang-barang hard copy seperti buku teks dan artikel, file-file dokumen kita. Dan yang paling penting jangan lupa ialah sekiranya kita menyimpan data kita dekat dalam external disk, dalam CD, dalam pen drive dan sebagainya, maka kita kena beringatlah untuk bawa sekali dengan kita. Tapi again, macam saya cakap tadi, saya tidak melihat dia sebagai satu masalah besar kerana pascasiswazah ni kan, dia semua dekat dalam backpack. Dia dalam bag, bawa pergi kenduri pun bawa backpack, bawa pergi balik kampung bawa backpack, pergi universiti pun bawa backpack dan sebagainya. Cuma bawa je tapi tak tengok Ya, itu speaking from experience. Okay. Rasa risau je kalau tak bawa balik ke rumah Ya, betul. Okay, mungkin saya bersetuju juga, mungkin pengalaman pascasiswazah sendiri telah diperkenalkan dengan menyimpan artikel-artikel di Mendeley atau STI dan sebagainya, dan menyimpan di cloud umpamanya, selalu buat backup. Banyak juga seminar-seminar, workshop-workshop yang telah dijalankan yang memang selalu highlightkan tentang sekiranya berlaku apa-apa maka susahlah. Jadi saya rasa itu dah ada. Betul. Ada. Cumanya tadi backup tu kita simpan kat mana lah. Mungkin dekat cloud tu tak ada masalah. Kalau yang kita letak di external hard disk apa perlu bawa balik lah. Dan jangan lupa bawa balik thesis lah kot buat correction Ya. Benda yang nak buat correction. Okay. Alright, kita bercakap tentang persediaan tu tadi. So sekarang ni bila balik ada kawalan pergerakan dan kebanyakan pascasiswazah ni kebanyakannya sudah berkeluarga dan cuti sekolah pula, anak-anak ada di rumah. So bagaimana nak menyusun jadual sendiri sebenarnya sebagai pascasiswazah? Tak perlu susah, apa ni orang kata, jangan nak layan sangat kan berita-berita ni. Memang kita risau tapi asyik share perkara-perkara pasal COVID-19 pun. Jadi mungkin kerja-kerja PhD tak siap. So dalam menangani kerisauan itu tadi dengan tanggungjawab terhadap anak-anak, nak bagi timetable ke anak-anak, buat kerja lah apa kan, nak masak lah apa kan, nak bekerja kan. Dan tanggungjawab sebagai pascasiswazah satu sendiri. Macam mana nasihat Dr. Ani untuk menyusun tu tadi, menyusun kerja-kerja pascasiswazah yang membuat tesis dari rumah tadi. Saya suka doktor menyebut berkaitan dengan, memang kita risau dengan situasi yang berlaku ini dan sebagainya, tapi sebagai pascasiswazah life goes on. Okay? Kita masih perlu meneruskan kehidupan ini dan cuma lokasi yang berubah. Mungkin sebelum ni kita banyak bekerja kat pejabat, tapi sekarang dah ada kat rumah. Jadi tapi apa gerak kerja itu masih perlu berjalan. Okay? Life goes on. Mungkin saya boleh twist sikit soalan yang doktor tanyakan itu, apa aktiviti yang kita boleh laksanakan dalam tempoh perintah kawalan ni. Kalau saya boleh twist dia menjadi bagaimana pascasiswazah nak menghadapi situasi perintah kawalan pergerakan ni. Tadi saya sempatlah Okay. Saya sempatlah untuk nak scribble down sikit strategi-strategi dan saya boleh pecahkan dia kepada 3 lah. Kalau saya boleh summarize sebagai kaedah MSR. MSR, yang pertama ialah mindset, yang kedua ialah strategi dan yang ketiga ialah reflect. Pertama sekali ialah mindset. Mindset ni kita perlu melihat perintah kawalan pergerakan ni mungkin sebagai sesuatu yang ditakdirkan. Dia adalah sesuatu yang untuk kebaikan bersama. Jangan kita melihat dia sebagai satu, alamak saya tak boleh pergi universiti, saya tak boleh buat. Alamak saya kena duduk kat rumah, kena macam-macam ni. Dugaan datang, macam-macam perkara yang datang pada waktu yang sama, time tu lah anak bangun, time tu lah anak dan sebagainya. So mindset ni amat penting untuk kekalkan kita waras dan sentiasa keep on track dengan pergerakan kita lah, gerak kerja kita dan sebagainya. Mindset ni juga dia kalau kita tidak boleh mengatasi sesuatu masalah, kita cuba tukar masalah itu kepada peluang untuk kita. Sebagai contoh,
Okay. Kita tahu kita nak duduk depan komputer tak boleh untuk satu tempoh masa yang lama. Jadi kerana anak sentiasa bangun, anak sentiasa request sesuatu daripada kita, why not kita penuhi permintaan anak itu terlebih dahulu. Adakah dia nak makan, kita bagi dia makan. Adakah dia nak pergi bermain, kita main dulu dengan dia sehingga dia dah tercapai keinginan dia. Ini satu strategi yang saya rasa amat kita boleh pakai untuk mengubah mindset. Keluarga kita, apa-apa yang berada di sekeliling kita, dugaan-dugaan yang datang, ini bukanlah masalah. Ini sebenarnya ada satu ujian untuk kita lebih kuat, untuk kita lebih menjadi seorang yang strategis, yang membawa kita kepada situasi yang kedua. Okay, kaedah pertama, mindset. Yang kedua, S, iaitu strategi. Apa strategi penulisan kita? Kalau sebelum ni kita boleh duduk dekat depan komputer selama 4 jam tanpa henti dekat pejabat, kemudian berehat, kemudian datang pula 3 jam pula dekat depan komputer. Okay, strategi itu amat penting kerana sekarang dia dah berubah. Kita tak boleh duduk dekat depan komputer satu tempoh masa yang lama. Jadi kalau kita ada satu hala tuju, apa yang ingin dicapai pada satu hari? 14 hari. Hari pertama nak capai apa? Hari kedua nak capai apa? Hari ketiga nak capai apa? Try untuk kita wujudkan satu milestone ataupun hala tuju apa yang ingin dicapai. Now, itu sahaja tidak mencukupi. Itu sahaja tidak mencukupi. Sebagai contoh, mungkin kita ada satu tugasan yang kita ingin capai. Sebagai contoh, saya ingin mencapai bab 2. Saya cuba jumpakan marker kalau merah je tadi. Bab 2. Kan? Bab 2 contohnya. Mungkin bab 2 ni ialah 40 muka surat. Okay, sebagai contoh. Kita tidak boleh nak expect untuk nak mencapai penulisan untuk bab 2 literature review dalam masa 40. Jadi kita pecahkan dia jadi poin-poin yang lebih kecil. 1, 2, 3, 4. Mungkin 10 muka surat, 10 muka surat. Mungkin juga lebih kecil. Kita nak jadikan dia 5 muka surat. So, in total dia akan menjadi 40 muka surat. Jadi bagaimana untuk nak menjadikan ini sebagai satu kecil, pecahkan matlamat kita untuk menjadi lebih kecil. Okay? Sebagai contoh, 5 muka surat dekat sini. Okay, dah capai. Pergi, kita boleh duduk depan komputer buat 5 muka surat. Capai pula yang ini. Sudah capai yang ini. Okay? Strategi ialah untuk kita jangan mempunyai satu hala tuju yang terlalu tinggi yang mungkin kita tidak boleh capai, nanti kita yang akan upset. Jadi kalau kita jadikan dia poin yang lebih kecil, okay? Kalau tak nak 5 muka surat, 1 muka surat. Kalau tak nak 1 muka surat, mungkin 2 peringgan, mungkin 1 peringgan. At least ada pergerakan. Okay? Jadi ada pergerakan Ada pergerakan. Okay? Selain daripada kita melihat berapa muka surat dah capai, apa yang kita dah buat, tidak semestinya berapa muka surat. Mungkin juga kita nak baca 3 artikel, baca 4 artikel. Betul. So when we put it like that, kita ada satu aplikasi online, okay, dia bernama Emergent Task Timer oleh David Seah. Dan dia digunakan, satu productivity tool ni digunakan di online, okay, dan ramai pengguna dia sebenarnya, termasuk saya sendiri. Boleh ulang sekali lagi nama pelisian? Dia nama Emergent Task Timer. Mungkin kita akan kongsikan link itu selepas ini, yang boleh digunakan oleh pasca siswaza untuk kita nak keep track, okay? Dan pembahagian yang dibuat oleh David Seah itu ialah tiap-tiap 15 minit. Okay, saya 15 minit nak capai apa, 15 minit nak capai apa, dan okay. 15 minit. Ya, dan kita boleh set sampai 15 minit itu dia akan berbunyi, loceng. Cukup 15 minit loceng. Sebenarnya ada alat tu, tu yang kita boleh set 15 minit yang selalu digunakan. Ya, betul. Timer. Timer, betul. Sekarang handphone pun ada timer. Okay. Konsep itu dia bermula daripada kitchen timer lah untuk seorang anak. Betul. Dan dia terletakkan untuk satu tool productivity yang boleh digunakan pakai oleh, bagi saya dia sangat useful. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, strategi. Dan yang ketiga, reflect. Okay? Reflect ni dalam apa-apa saja yang kita buat untuk kita nak tahu efisien atau tidak sesuatu tindakan kita sentiasa kena melaksanakan refleksi. Saya tidak mengatakan kita perlu reflect seperti sangat detail apa yang buat, apa yang nak buat lepas ni, bagaimana apa yang belajar dan sebagainya, boleh. Tapi kita sebab time constraint kan, dalam tempoh masa yang singkat ini, kita boleh buat simple reflection. Contohnya apa yang kita dah capai. Okay? Dalam mungkin pernah dengar jadual tomato. Yes. Yang saya tahu pula jadi jadual durian sebelum ni saya pernah diskusi. Ialah
kita tahu okay, dah capai 4 poin, apa yang kita nak reward kepada diri sendiri. Sebagai contohnya lah, penyelidik pasal ni. Ini antara cabaran tesis dari rumah. Alhamdulillah. Dugaan ini akan sebabkan kita lebih kuat. InsyaAllah. Okay. Challenges will make people stronger. Jadi saya ingin kongsikan selepas ni 2 perkara lah. Yang pertama ialah link untuk emergent task timer itu, dan yang kedua ialah template untuk jadual tomato. Jadual tomato ni very simple. Okay? Capai sesuatu, tick. Capai lagi, tick. At the end of the day, kita boleh tengok, reflect balik. Oh, ini dah tercapai, so kita boleh reward. Kita makan dengan makanan, dengan barangan sebagai contohnya lah. At the end of the 14 days, apa yang kita dapat capai dengan jadi saya melihat 3 kaedah yang saya berikan tadi, iaitu MSR, Mindset, Strategy dan Reflection ni akan boleh menyebabkan kita keep track lah dalam masa 14 hari tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Okey, satu soalan daripada saya lagi tentang tools yang digunakan semasa kita di rumah ni. So kita dapat melihat jugalah aplikasi-aplikasi ataupun contohnya yang sedang kita gunakan ini berkomunikasi secara jarak jauh ataupun berkomunikasi dengan mungkin supervisor atau apa. So mungkin Dr. Animirah boleh sharekan sikit tentang komunikasi ni tadi. Cara nak berkomunikasi dengan supervisor ataupun rakan sekerja ataupun rakan bisnes yang lain semasa keadaan kawalan jadi. Okay. Alright. Setiap kali soalan seperti ini diajukan kepada saya suka untuk memperkenalkan dululah kaedah-kaedah untuk pembelajaran dan pengajaran, yang tidak semestinya untuk class teaching, tapi juga boleh pakai untuk supervision, coaching dan mentoring. Dia ada 2 pendekatan sebenarnya. Pendekatan yang pertama kita panggil dia sebagai synchronous ataupun real time. Dia memang highly interactive interaction di antara penyelia dan pelajar. Okay? Dan kaedah yang kedua kita panggil dia sebagai asynchronous. Asynchronous ni ialah delayed interaction, okay? Tapi dia masih useful, okay? Kerana tak semuanya ialah kita perlukan high interaction. Okay? Contoh untuk synchronous ialah seperti yang kita gunakan pada hari ini, iaitu Zoom. Yang sedang kita buat sekarang ni lah. Betul, YouTube Live, dan juga kita boleh menggunakan Webex. Okay, kalau dekat Universiti Utara Malaysia sekarang, pihak UMIT telah menyediakan melanggan akaun Webex untuk kesemua staf akademik untuk membolehkan kita buat online class dengan pelajar. Sekali kita memilih kaedah-kaedah yang lain seperti Zoom, seperti YouTube Live, itu ialah contoh untuk synchronous lah. Synchronous communication. Kalau kaedah yang kedua kita panggil sebagai asynchronous, adalah delayed interaction. Dalam keadaan ini kita boleh sediakan audio, video, handout, PDF, PowerPoint dan sebagainya. Kita boleh juga menggunakan aktiviti seperti quizzes, kita boleh menggunakan aktiviti seperti Quizlet, Padlet dan sebagainya. Masih perlu. Jadi sebaiknya kalau kita untuk communication ni, kita combine lah di antara synchronous dan juga asynchronous untuk mencapai objektif kita. Saya rasa masalah komunikasi ni, saya rasa tak ada masalah sangat, sebabnya macam Dr. Adi sharekan tadi, satu adalah secara berdepan-depan begini, dan yang keduanya secara mungkin dari segi video ataupun cara pembelajaran lain yang boleh record, ataupun email juga, email ataupun WhatsApp tu, yang selama ni kita dah buat pun. Sebenarnya kita nak cuba sesuatu benda yang boleh menggantikan nak berjumpa dengan supervisor tu saja. So jadi aplikasi seperti Zoom ni boleh menggantikan. Saya rasa tak ada masalah sangat lah. Cumanya mungkin lah. Antara dugaan yang dihadapi ialah sambungan internet yang tidak berapa kuat. Okay, kerana untuk synchronous ni dia memang memerlukan high speed data connection lah. Betul. Tapi dalam keadaan sekarang, sekiranya rumah pelajar tidak melanggan sebarang internet high speed, mungkin dia menjadi satu masalah kerana tidak boleh ke McDonald's, tidak boleh ke KFC untuk nak menggunakan wifi sedia ada di sana. Jadi
itu satu dugaan yang rasa mungkin in future kita boleh overcome masalah itu lah. Itu mungkin juga satu persediaan daripada pasukan swasta sendirilah untuk at least ada satu talian ataupun internet ataupun data yang kuat, sebab tahu apa-apa berlaku masih boleh menjalankan proses thesis dari rumah ni tadi. So terima kasih Dr. Adi. Rasanya itu saja soalan dari saya. Mungkin ada kata-kata akhir kepada pasukan Zuazah yang mungkin terperangkap di rumah, tak reti nak buat apa-apa, tapi sepatutnya terus meneruskan tesis dari rumah itu sendiri. Ya, tak mustahil akan berlaku situasi itu lagi kan. Bukan sahaja sekarang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, mungkin juga di masa akan datang akan ada situasi lain pula yang kita tak akan tahu. Tapi situasi di luar sana kita still concern, cuma life goes on for us as postgraduate students lah. Kita mestilah sentiasa tetap dengan hala tuju yang kita nak capai, okay? Dan kita mesti bekerja ke arah hala tuju tersebut. Okay, kita bayangkan diri kita ini berada seperti fokus kita ialah yang ini, okay? Fokus kita mungkin yang ini. Jadi sebarang action kita haruslah sentiasa ke arah fokus yang kita nak. Okay? Kita bekerja mestilah ke arah fokus itu. Kita tak nak buat sesuatu yang, saya tahu fokus saya nak menyiapkan bab 2, tapi kita pergi buat sesuatu yang di luar daripada jalan. Anak panah dia ke arah sana, bukan anak panah ke arah fokus kita. Jadi kalau ke arah dapur itu memang antara perancangan yang terpaksa kita tidak boleh nafikan lah. Ya. Okay. Selain menjadualkan kerja-kerja tesis kita juga, perlu menjadualkan jugalah waktu-waktu makan kita. Sebab mudah akses di rumah ni. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Okey, terima kasih Dr. Ani Munirah. InsyaAllah semoga perkongsian ini dapat didengari oleh lebih ramai pasukan Zuazah. InsyaAllah saya akan sharekan nanti. InsyaAllah mungkin 3 tu tadi, mindset, strategi, reflection, betul. Okay, alright. So insyaAllah terima kasih atas perkongsian tadi. Terima kasih juga kerana berbincang dengan saya pada hari ini berkaitan dengan topik hari ini. InsyaAllah saya terfikirkan sesuatu yang perlu menggunakan masa bermanfaat ini dan untuk bertanya-tanya pada pakar-pakar trainer-trainer yang pernah memberi perkongsian di media sosial dan sebagainya. So terima kasih sekali lagi Dr. Adi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.